Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mengingati kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah merupakan anjuran untuk kita mengingati mereka. Dengan mengingati kepada mereka adalah merupakan daripada mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan diri kita kepada kematian adalah merupakan daripada amalan orang-orang yang saleh yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kerana dengan mengingati kepada kematian itu, maka kita akan sentiasa diingatkan. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi penasihat kepada kita. Sehingga kita ingat, sehingga kita akan kembali membetulkan daripada jalan kehidupan kita ini yang mungkin banyak telah pun kita terbabas. Yang banyak mungkin kita melakukan kepesongan jalan-jalan menuju kepada Allah, maka cukuplah kematian itu menjadi penasihat kepada kita sehingga kita kembali ke atas tracknya atau di jalannya yang betul untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, amalan mengingati kepada orang-orang yang telah mendahului kita, apatah lagi mereka yang berjasa dalam kehidupan kita seperti kedua orang tua kita, guru-guru kita, adalah merupakan perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kita bukan hanya mendapatkan peringatan daripada kematian, tetapi juga merupakan kebaktian dan tanda terima kasih. Yang dengan tanda terima kasih ini akan mendatangkan balasan, pahala dan juga tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yushkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa tak berterima kasih kepada manusia, tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di petang yang cukup istimewa ini, marilah juga kita sama-sama bermuhasabah untuk kita sentiasa melihat perjalanan kita yang kita akan bakal tempuhi. Setiap kita akan melaluinya. Di dalam kitab Sabilul Indikar, Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad meletakkan umur ini kepada 5 umur. Yang pertama adalah di alam arwah, iaitu ketika mana kita ini berada dulu di dalam sulbi atau tulang belakang Nabi Adam AS dalam bentuk ruh. Bahkan kita pernah dikumpulkan di lembah Na'man, iaitu di Arafah, untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Kemudian setelah itu kita berada pada umur yang kedua, dan sekarang kita sedang berada padanya, iaitu umur ketika mana kita berada di dalam kehidupan dunia. Yang mana di situ pula terbahagi kepada umur ketika berada dalam rahim ibu kita, kemudian pada waktu kita masih lagi bayi dan kanak-kanak, kemudian setelah itu kita akan menjadi remaja, dewasa, tua dan tua bangka. Kalau dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Kita akan berpindah kepada umur yang ketiga, iaitu umur di barzakh atau alam kubur. Bermakna kita akan bakal tempuh. Dan umur itu adalah umur yang pasti. Kita semua akan menempuhnya. Iaitu yang disebutkan dengan alam kubur. Dan semua kita akan melalui prosesnya. Kita akan dikuburkan atau diletakkan di dalam liang lahat. Kita akan ditinggalkan sendirian. Kita akan didatangi malaikat. Kita akan dihimpit dengan himpitan kubur. Kita akan disoal dengan soalan-soalan kubur. Berada dalam keadaan wa imma seseorang itu akan berada pada taman syurga ataupun lubang neraka wa'iyatubillah. Barulah setelah itu kita akan, setelah berlakunya kiamat, kita semua akan berada pada umur yang keempat, iaitu alam akhirat. Iaitu bermula dengan dibangkitkan kita, dimahsyarkan. Dan kita akan melalui proses daripada melintasi sirat. Kita akan dihisab. Dan kita akan diberikan buku catatan kita wa imah di sebelah kanan ataupun kiri. Yang kemudiannya berpindahlah kita dengan apa yang telah pun
diperintahkan oleh Allah dari keputusan-keputusan daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu imma kita berpindah ke umur yang kelima, sama ada kita adalah golongan orang-orang yang su'ada, iaitu orang yang bahagia, dirahmati oleh Allah, masuk ke dalam syurga, ataupun nas'alullah al-afiyah, tak lindung kepada Allah, minal ashqiya, iaitu orang-orang yang celaka, yang dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Semua ini kita akan lalui dalam umur yang pasti. Kita sudah pun melalui kepada umur yang pertama, kita sedang menjalani hidup ataupun umur yang kedua, bermakna ada 3 umur lagi yang berada di hadapan kita untuk kita bersedia untuk menghadapinya, dan oleh kerana itu dipesan kepada kita untuk menyediakan bekal dalam perjalanan yang begitu sukar nanti, khususnya apabila bermulanya daripada kematian. Yang mana sebaik bekal itu tidak lainlah, kata Allah SWT, wa khairu zadi taqwa. Sebaik bekal itu adalah taqwa, dan taqwa itu dengan makna kita benar-benar taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, kita melakukan kewajipan, meninggalkan daripada perkara yang haram, dan kita benar-benar mengabdikan dan tunduk patuh kepada Allah dengan mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dari golongan muttaqin, insya-Allah.